Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi dan ahli kuasa surau Asy-Syakirin, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla dapat kita bersama dalam majlis ilmu, dalam majlis yang kita nak bincang tentang perkara-perkara yang menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan perkara yang boleh mengurangkan, menghakiskan iman itu daripada seorang. Sebab kata iman itu dia ada pasang surutnya sendiri. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita beritahu, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqus thawb fas'alullaha an yujaddidal iman fi qulubikum. Di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang iman itu yakhlaq, akan berlaku lusuh. Manakah macam baju kita ni pudar, maknanya lama-lama dia pudar di dalam hati seseorang kamu, sebagaimana lusuhnya pakaian yang selalu kita pakai. Maka Nabi kita anjurkan, fas'alullaha ta'ala an yujaddidal iman fi qulubikum, maka mintalah dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah perbaharui sentiasa iman di dalam hati kita. Maka al-inayatu bil qalbi, isu menggilap, menjaga iman adalah suatu isu yang besar. Kerana dia boleh lusuh, boleh menjadi lemah dengan beberapa sebab faktor yang telah disebut oleh ulama dua kategori. Ada faktor yang bersifat dalaman, maknanya faktor kita sendiri itu bermasalah. Satu lagi dia panggil faktor luaran yang mari daripada pengaruh-pengaruh yang lain. Jadi maka apakah pentingnya kita berbicara ataupun berbincang tentang perkara ini? Kata di Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu di dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Huzaifah kata, orang suka tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang baik. Orang ni mari tanya macam nak pergi ke syurga, Nabi jawab. Orang ni yang tanya apa amalan yang paling baik, maka dijawab. Kata Huzaifah, wa kuntu as'aluhu anis syarri, saya suka tanya benda-benda yang tak baik. Orang panggil cara Huzaifah ni lawan arus. Orang lain tanya yang baik, dia tanya yang tak baik. Kenapa? Makhafat an yudrikani, bimbang, takut perbuatan yang tak baik itu menimpa ke atasku. Jadi artinya dalam pelajaran yang kita belajar, kita kena belajar dua-dua. Yang baik kita belajar untuk diamalkan, kita juga kena tahu yang buruk untuk dijauhi dan ditinggalkan. Ada kalanya di dalam kehidupan kita ini kita rasa benda tu baik. Apa salahnya? Benda ni baik, elok je benda ni, molek ya. Tapi bila kita letak di bawah neraca syariat, bila kita ukur dengan kacamata parameter Islam, maka nampak perkara tersebut ada kepincangan. Maka ini kata-kata Huzaifah, ini disebut oleh ahli syair, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. Aku nak tahu benda tak baik bukan kerana
nak jadi tak baik, tetapi untuk menyelamatkan diriku. Wa man lam ya'rifis syarra minal khairi yaqa' fi. Siapa yang tak boleh nak bezakan di antara benda buruk dengan benda baik, dibimbangi dia akan terjebak dengan benda tu. Jadi banyak kata-kata, di antara kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang maksur daripada Umar. Sayyidina Umar kata, la tanqudanna ural islami urwatan. Simpulan Islam itu akan terungkai satu demi satu. Bila man nasha'a fil Islam la ya'riful jahiliyah. Orang yang membesar dalam Islam tapi dia tak tahu jahiliyah. Jadi inilah yang menjadi kebimbangan kita sekalian pada jemaah. Anak-anak kita membesar dalam suasana rumah orang Islam. Dia lahir dalam ibu bapa dia Islam. Tapi dia Islam. Dalam surat beranak dia sudah Islam, tetapi yang kita bimbang dia membesar dalam bi'ah ghair salihah, dalam suasana yang tidak baik. Ayah tak solat, ayah suka mengeluarkan kata-kata yang buruk, mak pula nak keluar rumah tak tutup aurat, bercampur sana. Jadi anak ini membesar seolah-olah dia kata inilah suasana Islam yang dia terima, yang dia lihat, maka itu yang jadi kesukaran. Jadi kata Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, fa inna fi ta'rifis syarri tahziran anil wuqu'. Kita beritahu kepada masyarakat benda yang tak baik untuk apa? Untuk nak beri peringatan kepada mereka supaya tidak jauh, tidak jatuh ke lembah yang tidak baik. Muslimin dan muslimat sekalian, itu mukaddimah tentang kepentingan mengetahui perkara-perkara yang tidak baik untuk kita jauhi. Maka para ulama mengatakan di antara sebab-sebab faktor secara secara umum berlakunya terhakisnya iman seseorang itu. Jadi kita kena faham di sini dengan makna hakis di sini dengan makna bukan hilang terus. Iman ada tapi lemah. Imannya ada tapi lemah. Suruh solat pun letih. Kalau solat pun orang panggil hujung-hujung waktu. Nak pergi solat jemaah tak apa-apa nak. Dengan azan tak semangat. Orang panggil majlis ilmu tak nak pergi walaupun ditawar dengan jamuan. Jadi itu menunjukkan ada kekurangan di situ, sebab ini yang kita kata. Maka para ulama mengatakan sebab iman itu boleh jadi lemah sebab kita tidak maintain, kita tak jaga dia, dan kita tidak mengambil berat tentang iman. Itu dia panggil satu daripada punca berlakunya lemahnya iman yang tersebut. Jadi orang yang meninggalkan ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla, dia tak melakukan ketaatan, tak taat ke Tuhan, banyak melakukan benda-benda yang maksiat, maka itu punca yang utama, yang umum secara umumnya. Dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syamsi ayat 9 dan ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha. Sesungguhnya bahagialah orang-orang yang mensucikan jiwa dia. Orang yang membersihkan hati dia, bersihkan jiwa dia, inilah orang yang aflah, mendapat kemenangan, kebahagiaan. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang yang mengotorkan jiwa dan hati. Jadi Allah letak di sini dua perkara. Orang yang aflah iaitulah orang yang bersihkan jiwa. Orang yang celaka, khaba, orang yang mengotorinya. Maka dalam kehidupan kita di sini, para jemaah sekalian, kita kena ingat pertembungan di antara dua aliran yang dibawa oleh malaikat untuk membersihkan jiwa dengan gelombang yang dibawa oleh syaitan untuk mengotori jiwa. Ini peperangan yang tak habis. Kita jangan rasa relax ya, nampak tenangnya suasana, tak tenang. Dua kumpulan ini bertembung untuk nak tackle, untuk nak tarik kita. Jadi syaitan duk tunggu masa. Bila lemahnya ketaatan yang kita lakukan, maka dia masuk. Dia masuk, ketika itu berlaku pergolakan dalam jiwa, iman jadi lemah.
Itulah hadis sebut fas'alullaha ta'ala an yujaddidal iman. Maka sentiasalah minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah perbaharui iman di dalam hati kita. Kata Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsir ayat qad aflaha man zakkaha. Dia kata apa? Qad aflaha man zakka nafsahu. Bahagialah, bertuahlah orang-orang yang membersihkan jiwanya, maka dia perbanyakkan bersih jiwa dia daripada kekufuran, daripada maksiat, dan dia perbaiki jiwanya dengan apa? Dengan bisalihat minal amal, dengan amalan-amalan yang soleh. Itu dia panggil cara kita nak maintain hati kita, iman kita, iaitu dua perkara. Yang pertama bersihkan, yang kedua jaga, suburkan dia dengan amal-amal yang soleh. Diriwayatkan daripada ulama-ulama salafus salih seperti Imam Qatadah. Kata Qatadah dalam tafsir ayat ini, man amila khairan, siapa yang melakukan kebaikan, maka dia telah membersihkan jiwanya dengan ketaatan. Ada juga, dia juga mengatakan bi'amalin salih, dengan amal salih. Kalau kita kata macam mana kita nak bersihkan jiwa kita, bagaimana kita nak angkat darjat keimanan kita, maka lakukan amal salih. Berijtihad sungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan, maka itu satu. Kemudian kata Al-Imamu Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, maka qad aflaha man zakka nafsahu fa aslahaha. Bahagialah orang yang membersihkan jiwa dia dan membaikkannya, wa hamalaha ala taatillah, dan dia bawa jiwa ni, didik jiwa dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ayat yang pertama, arahan supaya kita jaga iman kita dengan ketaatan. Ayat yang kedua, ayat yang ke-10, wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang yang merusakkan. Orang yang merusakkan, orang yang mengotori hati dia. Kata Ibnu Jarir, qad khala fi tilbatihi falam yudriku ma talaba, tidak akan dapat apa yang kita tuntut daripada keredaan Allah Azza wa Jalla. Orang ini akan ketinggalan daripada hidayah petunjuk Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat-ayat ini kesimpulan kita yang kita nampak di sini para jemaah sekalian, iaitulah dua perkara. Aliran yang dibawa oleh malaikat, dia ajak kita, mari buat benda baik, ikut sini. Yang dibawa oleh syaitan nak merusakkan kita dengan cara-cara dia yang tersendiri, maka para ulama telah mengkategorikan kepada kita perkara yang meruntuhkan keimanan kita, yang merusakkan dia, iaitulah ada beberapa perkara. Yang pertama, kita tengok sebab-sebab dalaman, sebab yang berada dalam jiwa seorang. Kita tengok sebab. Kemudian sebab luaran. Sebab yang pertama, iaitulah berlaku sebab kejahilan kita, wahwa diddul ilm, lawan kepada dia ilmu. Nak kuat iman, kena belajar ilmu. Tapi bila kita tak belajar, sehingga hari ini dalam kajian yang dibuat oleh sebahagian pendakwah, minta maaf saya sebut kerana kita bincang tajuk keburukan untuk kita baiki. Sebahagian pengkaji dalam bidang dakwah mengatakan, kita lihat hari ini fenomena yang baik dalam dunia kita, dunia Malaysia lah, baik. Orang nak suka mendengar kuliah, suka. Tapi yang betul-betul nak belajar, tidak kuat. Kalau kita buat ialah macam kuliah umum gini, orang tak bawa kitab lah sebab tak ada kitab. Kuliah yang tetap, kita ada kadang-kadang terpaksa masjid kena sediakan kitab dalam rak tu. Waktu nak mengaji, ambil kitab, bagi-bagi seorang-seorang. Lepas belajar tinggal situ. Itu ke cara orang belajar. Cuma maka kebaikan yang ada kita kekalkan. Orang suka mendengar, suka tak ada telinga, tapi dari definisi sebagai talib, sebagai orang mengaji, memang kurang. Bawa kitab. Paling tak ada kitab, biar ada nota kat tangan, tulis apa yang disebut, apa yang dikata. Maka ia menjadi punca sebab kepada lunturnya keimanan kita, sebab berlakunya dipanggil kejahilan wa fasadul qasdi. Berlakunya kejahilan
dan rusaknya ilmu ataupun niat orang belajar itu sendiri. Jadi kalau orang tanya, awak ni kuat belajar untuk apa? Kalau orang tanya kita belajar kuat, kuliah sana, kuliah sini, pagi pun ada, tengah hari pun ada kuliah, alhamdulillah, itu satu nikmat yang baik. Daripada orang tak pergi, kita dah dapat pahala belajar. Tapi tujuan kita belajar untuk apa? Maka kita semak tujuan kita belajar, sebab bila kita belajar, tujuannya nak tahu. Bila nak tahu, sekat tu je? La, tujuannya nak beramal apa yang kita tahu. Sehingga kan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Al-Azkar. Banyak saya tengok masjid-masjid sudah belajar kitab Azkar Imam Nawawi. Dia sebut tentang zikir, tentang macam-macam adab ada di situ. Imam Nawawi kata, sepatutnya bila kita dengar, kita jumpa, kita belajar hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan solat sunat contohnya, kelebihan tahajud, kelebihan zikir, kita kena buat juga walaupun sekali, supaya kita tergolong di kalangan orang allazina yastami'una al-qawla fayattabi'un, orang yang mendengar ikut. Yang kita bimbang hari ni, dengar cerita sama, ustaz tu mari cerita, orang ni mari cerita, tapi tak naik juga darjat kita, maka tidak meningkat naik. Sebab apa? Kita sekadar mendengar, tapi kita tidak mengambil hasil daripada ilmu yang kita belajar. Jadi di sini dalam tajuk yang pertama, iaitulah tentang lemahnya iman itu duduk di mana? Duduk di apabila kita belajar tapi tidak meningkat naik darjat pelajaran kita pergi kepada ilmu yang bermanfaat. Kita belajar banyak, dengar orang tu kata riba haram. Setakat yang kita dengar riba haram ni, kita semak dah ke? Akaun kita duduk kat mana? Duit-duit yang kita melabur dalam tempat-tempat yang kita melabur, adakah terlibat dengan riba? Adakah terlibat dengan pelaburan haram yang tidak disahkan oleh panel syariah? Apa lagi amalan-amalan yang perbuatan-perbuatan yang kita buat, apakah benda telah ditapis, telah dikenal pasti, ataupun masih lagi ditakut lama, kita duduk kat situ saja. Maka punca berlakunya perkara ini sebab kita tidak belajar secara mendalami sesuatu perkara. Allah Ta'ala cerita kepada kita dalam Al-Quran beberapa ayat. Di antara ayatnya iaitulah cerita Nabi Musa AS berjalan dengan kaum Bani Israel. Bila dia lepas daripada laut, tiba-tiba dia tengok ada manusia sedang duduk dekat berhala. Dia ni pergi ikut Nabi Musa. Dia sudah ikut Nabi Musa AS, Bani Israel. Tapi boleh dia kata, ya muqalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ajaib. Hei Musa, buatlah juga untuk kita Tuhan-Tuhan ni patung-patung macam mereka tu ada patung. Kenapa Tuhan kita tak ada? Tuan-tuan jangan ingat, ini Nabi Musa, ini sudah ikut Nabi Musa. Patut tak timbul dari isu tu. Maka Musa kata apa? Qala innakum qaumun tajhalun. Musa kata, kamu ni semua ni kaum yang jahil. Kita dah ada Tuhan. Tuhan yang telah selamatkan kita daripada Firaun, daripada apa? Nak lagi alihah. Ij'al lana ilahan kamalahum alihah. Mana lagi? Tuhan kita sudah ada. Jadi dalam surah Al-A'raf menyebut pada kita. Jadi yang kita jadi kebimbangan di sini para jemaah, orang yang melakukan maksiat, Allah gambarkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 17, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Innamat taubah, sesungguhnya taubat itu di atas Allah Ta'ala beri kepada siapa? Alladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Dia buat benda tak baik dalam keadaan jahil. Kata di ulama tafsir kata apa? Bijahalatin. Dengan kejahilan itu maksudnya jahalah min fa'iliha bi'aqibatiha. Orang yang buat tu dia tak tahu akibat daripada dosa yang dia buat. Bahawa dosa yang dia buat ini akan mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak tahu. Sampai peringkat la ya'rifu ma'rufan. Akan mari satu masa dalam hadis Nabi kita sebut, manusia ni tak tahu mana yang baik, mana yang tak baik. Kita rasa baik dah ni. Orang pakat dah ikut belakang, kita ikut juga. Jadi
berlakunya perkara ini bijahalatin, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, maka ataupun dia jahil, dia tak tahu, dosa yang dia buat itu duduk di bawah muraqabatillah, duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Bila sampai di sini tuan-tuan, saya suka nak ulang kaji balik ilmu tauhid yang kita belajar. Semua orang Malaysia daripada kecil, daripada sampai besar, sampai ke fardu ain, sampai sekolah kafah, semuanya belajar sifat 20. Betul tak? Kalau ada orang mari interview hari ni, suruh baca sifat 20, boleh ingat tak boleh ingat? Kata 20 tahu, ingat ke tak ingat? Kena tanya hak tu nanti dulu Ustaz. Kita balik, saya mula kita fardu ain pun berdebu dalam rak buku mana tak tahu. Saya tak nak suruh tuan-tuan kira. Yang saya nak di sini isu ayat bijahalatin tadi. Orang yang buat maksiat itu bijahalatin, adakah dia tak tahu? Jahalah di sini ke mana tak tahu? Ke mana dia buat tak tahu. Waktu kita nak mengumpat orang nak mengumpat orang, kalau kata kita tak molek ke tak? Macam kita nak mengumpat je, tapi ada sungguh kita pun tak. Waktu orang nak mengumpat orang, tak ada ke dalam kepala dia sifat 20? Kaunuhu sami'an, Allah Ta'ala mendengar. Tak ada sifat. Kalau tanya dia, ingat dia. Tak? Bila orang nak ambil barang orang, nak bagi rasuah, nak bagi apa, tak ada ke dalam kepala dia Allah Ta'ala sifat dengan basir, melihat. Jadi waktu kita buat maksiat, itu yang dikatakan bijahalatin, dalam keadaan dia tu jahil tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dia tahu, bukan tak tahu. Kalau tanya, sama tahu berlaku, awak mengumpat orang ni, awak tak tahu ke Tuhan mendengar? Sebab waktu dia nak mengumpat, dia tanya juga, ada orang lain tak? Dia tak ingat CCTV. Dia takut CCTV, takut daripada takut pada Allah Azza wa Jalla. Kita nak bagi rasuah ni, ada CCTV kat sini ni, mai-mai keluar pergi kat lain. Tapi waktu tu kenapa kita terlupa tentang Allah Azza wa Jalla? Maka di sini para jemaah sekalian, kita mengatakan punca segala berlakunya keruntuhan, terhakisnya, lunturnya iman itu sebab apa? Dia berlaku dengan kejahilan, sama ada jahil tak tahu sungguh, ataupun jahil tidak menghayati ilmu yang sudah ada dalam dada. Kalau tuan-tuan pergi tanya, pergi tanya orang-orang merampok, hak mencuri, hak tak solat tu, kalau kita tanya dia, pejabat agama tangkap dia, pergi dia penjara, tanya khabar dia tahu ke tak tahu mencuri itu haram? Saya rasa semua orang tahu tak? Awak mencuri, awak tahu tak mencuri itu haram? Tahu. Bahkan setengah-setengah tu boleh baca ayat Quran lah kali. As-sadiqu was-sadiqatunya syarah dia pula kita. Nak kata apa? Tapi kenapa awak mencuri? Dia tak boleh tanya. Kadang-kadang dia cerdik, dia menggunakan pendekatan akidah. Dia kata takdir Tuhan, macam-macam nak buat. Sedap. Tuan-tuan kena ingat, kalau orang guna takdir Tuhan, dia buat benda maksiat, macam mana kita nak buat? Dia kata dia mencuri ni takdir Tuhan. Jadi kita pun tak ada masalah apa, duduk dia ambil penumbuk, bagi atas dahi dia. Biarnya terduduk sekali, dia kata, kenapa tumbuk saya? Takdir Tuhan. Agak-agak dia boleh terima, tak boleh terima. Dia tak boleh terima, apa takdir tu kau tumbuk, gitu buat apa, mu tahu dah benda haram. Maka kita mengatakan punca yang pertama menjadi keruntuhan ini duduk di mana? Duduk di jahalah. Kita tak boleh kata dia tu pupuk jahil. Maksud jahil di sini bukan tak mengaji, tuan-tuan. Kalau kita nak kata dalam ayat Quran yang Tuhan larang muslimat kita daripada berhias, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Allah kata, hai orang perempuan, duduklah di rumah, jangan sekali-kali kamu berhias seperti tabarruj, perhiasan yang dibuat oleh puak-puak jahiliyah. Jahiliyah di zaman tu, zaman Abu Jahal tu. Karena itu saya larang saudara-saudara kita ni yang bertaubat, dia kata, Ustaz, saya dulu zaman jahiliyah. Nak taubatlah, tak salah nak sebuah kita kepada jahiliyah. Dia mari cerita, dia kata, Ustaz, saya dulu jahiliyah, Ustaz. Saya celek mata tanya selalu, kata, sempat kau dengan Abu Jahal? Takut dah lah minum mengetih sekali ke tak dengan Abu Jahal? Jangan. Kenapa kita nak disebah kita ni kepada benda yang buruk, yang tak baik? Dia orang zaman tu kalau nak kata dia bodoh, cerdik.
Puak-puak ni ahli korporat belaka. Boleh berniaga sampai berpuluh ekor unta. Bodoh kok. Orang ni orang bodoh panggil lah. Kita berniaga kedai runcit pun kena ada ilmu, kan? Dia berniaga sampai berpuluh ekor, beratus ekor unta dia punya barang-barang dagangan. Jahiliah di sini dengan mana? Kejahilan yang tidak tahu, tidak mengenali Allah Azza wa Jalla, maka itu menjadi punca yang besar. Kita pergi kepada sebab yang kedua, al-ghaflatu wal-i'radu wan-nisyan. Punca yang kedua iaitulah lalai, ghaflah, dan berpaling, tak mau ikut yang benar, tak mau dengar kebenaran, dan lupa kepada yang benar. Ini dia panggil sebab yang kedua yang menjadikan manusia itu kurangnya keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Apa sebab? Sebab dia ghaflah, mana lupa. Ghaflah dengan nisyan lain. Nisyan terlupa. Ghaflah ni berlaku kelalaian. Kita panggil, ya, terjemahan dia ghaflah maknanya kelalaian. Kita lalai daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala cerca golongan ini dalam suratul A'raf ayat 179. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Tengok, Allah kata, aku nak penuh neraka jahanam dengan siapa? Kathiran, ramai di kalangan jin dengan manusia. Nas'alullah salamah wal'iyazubillah. Kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Allahumma ajirna minan nar, minta jauh daripada neraka. Tapi siapa kategori dia? Siapa orang tu? Lahum qulub, mereka ada hati, la yafqahun, tapi tak faham. Hati dia tak mikir pada Allah Azza wa Jalla. Walahum a'yun, mereka ada mata tapi tak tengok kebenaran, tak tengok bukti-bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Walahum azanun la yasma'un, mereka ada telinga tak mendengar. Allah kata apa? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih teruk daripada hayawan. Sebab binatang tak apa, dia binatang, dia dengar tak faham pun memang dia tak faham, dia hayawan. Tapi ulaika humul ghafilun, Allah kata mereka lah orang yang lalai. Jadi lalai ini, ghaflah ini adalah merupakan punca yang besar yang menyebabkan kita tidak ada. Maka para jemaah sekalian, supaya kita tidak lalai, apa yang kita nak? Sentiasalah gilak ilmu kita dengar. Kalau kita rasa tak sempat nak pergi ceramah di masjid, tak sempat, tambah-tambah hari kerja dengan jamnya, dengan macam-macam penyakit ada, kita mempunyai banyak saluran untuk kita belajar hari ini. Dengan melalui YouTube ada, dengan ada alat-alat rakaman. Sahabat-sahabat ni kita bekerja, kejar ustaz sana sini, hujan ke panas, pergi belakang. Untuk apa? Untuk memberi peluang kepada kita, ada ruang untuk kita belajar. Jadi hujah Allah Ta'ala ke atas kita di akhir zaman cukup besar. Kalau orang dulu kata saya tak sempat nak pergi mengaji, tak apa, memang tak sempat sungguh. Tapi zaman kita kata tak sempat nak mengaji, kenapa kita kata tak sempat? Dengan alat yang ada di tangan kita, di rumah kita, semuanya alat-alat yang boleh kita belajar. Jadi golongan yang pertama yang menyebabkan kita lemah iman, iaitulah al-ghaflah, lalai daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-i'rad. I'rad ni maknanya tak mau dengar, berpaling kita daripada kebenaran. Ini yang kita takut hari ini. Banyak terdapat ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala cerca golongan-golongan yang terdahulu daripada orang-orang yang bukan yang kafir. Sebab bila Nabi baca Quran, dia tutup telinga, sumbat telinga, tak mau dengar. Kita hari ini bukan sumbat telinga, memang tak nak dengar langsung. Itu jadi masalah. Kalau kita bagi ilmu pada dia, dia tak nak buka telinga, tak nak dengar, maka itu satu benda. Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Taha, wa man a'rada an zikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa dia berpaling daripada mengingati Allah Azza wa Jalla, kita ingat benda lain, lupa kita selupa-lupanya pada Allah Azza wa Jalla. A'rad maknanya tak mau berpaling. Orang bawa kepada kita Quran, bawa kepada kita hadis, bawa kepada kita kitab-kitab, jadi kita tak mau dengar. Hak kita tu lebih baik daripada hak lain, maka kita mengatakan ini punca kerusakan berlaku pada manusia ini, sebab tak mau berpaling daripada menerima ajaran dan kebenaran. Sebab yang ketiga iaitulah lupa
lupa di sini ada dua kategori. Satu, lupa yang dimaafkan. Apa lupa? Dalam ayat yang kita baca, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah ambil tindakan ke atas kami kalau kami terlupa. Jadi lupa di sini dimaafkan. Kalau tengok kita nak solat tapi terlupa, ingat ada solat, rupa-rupanya belum solat lagi maghrib, sama-sama pukul 9 malam baru tengok astagfirullahalazim, solat maghrib dah. Jadi orang tu tak berdosa tapi dia kena qada. Itu dia panggil terlupa. Tetapi yang menjadi cercaan dalam bab ini iaitulah Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hasyri, wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan sekali-kali kamu jadi seperti orang yang lupa Allah. Ini lupa, inilah lupa yang dicerca. Lupa Allah Ta'ala, tak ingat. Saya ingat Allah Ta'ala. Apa dia ingat? Daripada pagi tadi sampai petang ni berapa kali kita sebut nama Allah? Berapa kali kita berzikir? Zikir-zikir yang sangat simple yang telah kita ingat. Tuan-tuan, berapa kali dah saya bagi peringatan? Iaitulah zikir yang paling ringkas. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat tak ingat? Ingat belakang dah. Yang mau tak ingat nak kata je. Tak ingat nak berzikir. Sebab apa tak ingat nak berzikir? Sebab kita tidak masuk dalam agenda kita zikir. Cuba tuan-tuan set dalam kepala, dalam minda sudah ada. Aku 100 kali pagi, 100 kali tengah hari, 100 kali petang. Jadi 100 kali nak tidur, kata lagi Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa minit ya kalau kita nak ambil? Berapa minit? Sekali layan grup WhatsApp sampai setengah jam, 2 jam boleh duduk, tapi nak ambil masa ni tak cukup. Maka bagilah masa kita supaya kita tidak menjadi manusia yang lupa pada Allah Azza wa Jalla. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu jadi seperti orang lupa Allah, fa'ansahum anfusahum. Allah, bila kita lupa Allah, Allah Ta'ala lupakan diri kita. Kita tak teringat ke Tuhan, tak ingat halal haram, tak teringat nak buat benda baik, benda yang mudahnya, benda yang simple je, tak ingat nak baik. Saya selalu sebut di mana-mana tempat sebagai muhasabah. Muslimin dan muslimat balik ke rumah malam. Sebelum kita tidur, letak tangan atas dahi, fikir. Aku daripada pagi tadi sampai malam, Allah beri nikmat yang begitu banyak. Allah beri kesenangan yang begitu besar. Allah beri segala apa yang kita nak. Tapi kenapa lidah aku tak boleh sebut nama Allah Ta'ala? Cuba kita muhasabah. Kenapa aku tak boleh sebut nama Allah? 100 kali pun tak lepas, subhanallah. Alhamdulillah tak cukup 100 kali contohnya. Ini ke tanda hamba yang bersyukur? 100 kali sehari tak sebut nama Tuhan, bersyukur. Ajaib. Jadi tuan-tuan boleh muhasabah, boleh buat timetable, jadual kita macam mana supaya zikir itu sentiasa di lidah kita. Macam mana kita nak buat? Kita jangan terpengaruhlah dengan orang duduk cakap ni, tak ada masalah apa-apa. Kita kalau nak ikut percakapan orang tak habis sampai bila-bila. Tapi kalau kita bercakap dengan Allah Azza wa Jalla, kita akan naik darjat. Lagi banyak zikir, lagi dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla, lagi kurang maknanya lagi rendah kita punya darjat. Maka 3 sebab tadi, al-ghaflah, lalai, al-i'rad, tak mahu terima, berpaling, dan an-nisyan, lupa nak mengingati Allah Ta'ala. Maka ini menjadi sebab lunturnya keimanan. Yang ketiga, perkara yang ketiga, penyakit dalaman kita sendiri, iaitulah fi'lul ma'asi wartikabiz zunub. Kita buat maksiat, melakukan maksiat dan melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Tuan-tuan kena ingat, bila kita teringat kepada dosa dan pahala, biasanya kita akan berfikir dosa ni dosa kecil ke besar. Bila ada ustaz kita bagi tahu dosa ni tak baik, kita pergi tanya pula dosa kecil ke besar tu. Dia pandai pula, dia main kategori ni, kategori dosa kecil ke dosa besar. Jawabnya, dosa memang ada darajat. Ada dosa besar, ada dosa yang paling besar. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan tanda di sini, Nabi kata, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala, nak ke tidak? Aku nak beritahu kepada kamu dosa yang paling besar.
Sahabat-sahabatnya akan jawab, qalu bala ya Rasulullah, nak lah, kenapa tak nak? Nabi kita ulang 3 kali tanya, kemudian Nabi kata al-isyraku billah, dosa yang paling besar sekali syirik. Maknanya tak ada dosa lebih pada syirik, sebab dosa syirik ini sampai peringkat Allah Taala tidak ampunkan dia. Orang yang terjebak dengan syirik, wal iyaz billah, mereka tidak ada harapan lagi untuk masuk syurga. Tak adalah harapan. Yang kedua, wa uququl walidain, derhaka kepada dua ibu bapa. Ini dosa besar. Mana lepas pada syirik, derhaka ibu bapa. Yang ketiga, wa syahadatu zur, iaitulah saksi palsu. Jadi banyak hadis-hadis. Yang pentingnya para jemaah yang kita nak sebut di sini, iaitulah tentang tafawud, turun tingkatan. Dosa itu tak sama, ada dosa besar, ada dosa kecil. Tetapi yang menjadi penjelasan kepada kita di sini, waktu kita nak buat dosa dengan sengaja, kita nak buat dosa dengan sengaja itu, maka ketika itulah tuan-tuan kena tengok siapa yang kita nak derhaka. Dosa kecil, dosa besar, tapi kita kena tengok aku ni derhaka kepada siapa. Bila kita buat dosa, derhaka kepada siapa? Allah. Jadi ada kecil, ada besar. Dalam bab Tuhan yang kita derhaka kepada dia. Tapi dari segi tingkatan dosa, maka berbeza dari sudut fiqh. Tak boleh kita nak sama rata dosa kecil dengan dosa besar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran pun ada perbezaannya. Jadi satulah itu dipanggil satu perbezaan dosa. Kemudian kita tengok pula tentang perbezaan dari segi jenis dosa. Jenis dosa, ada jenis dosa ni tu besar. Ada jenis dosa, jenis dosa sendiri tu syirik besar, riba, rasuah, maki orang. Ada dosa sekadar tengok orang je, itu dia panggil berbeza. Dan kemudian perbezaan dosa dengan sebab orang yang melakukan, orang yang buat maksiat. Ini bukan nak menggalakkan orang kampung buat maksiat. Maksiat yang sama dibuat oleh orang awam, kemudian dibuat pula oleh orang yang tahu. Siapa dia? Ustaz dia tu. Dia duk mengajar orangnya. Tak sama dosa. Sebab yang ni dia tahu, dan dia menjadi ikutan orang. Dalam kitab dosa besar, dia menyebut tentang 6 perkara dosa kecil menjadi besar. 6 perkara. Di antaranya, apabila orang yang baik, orang yang menjadi ikutan kepada orang melakukan dosa, maka dia walaupun kecil jadi besar, sebab orang akan ikut dia. Dia jadi ikon, kata orang tak. Kata saya, kenapa buat tu? Saya buat ni, ustaz tu buat juga. Dia duk main lah kata. Kalau ustaz jual saham cepat kaya, lagi cepat laku, sebab orang percaya dengan dia. Pasal itulah kalau jadi ustaz-ustaz ni kena perhati banyak-banyak. Maka para ulama mengatakan semua perbuatan-perbuatan itu jahat, seperti berzina. Zina jahat, kan? Tapi berzina dengan orang lain tidak sebesar dosa berzina dengan jiran sendiri. Itu dipanggil dari sudut perbuatan tu, sebab orang ni duduk dalam keadaan orang jiran dia, patut dia yang jaganya, ni dia pula jadi tukang rusak. Tempat mengumpat dalam masjid lebih besar dosa daripada mengumpat di tepi masjid. Itu satu. Mengumpat di Mekah tanah haram, tak sama mengumpat di Kuala Lumpur. Dosa belaka, tapi dia panggil tempat, masa dan orang. Itu semua perbezaan. Satu lagi contoh, iaitulah ni, sekarang ni kita masuk bulan Rajab. Bulan Rajab ni bulan haram. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kamu melakukan zalim dalam bulan-bulan haram. Maknanya buat dosa dalam bulan Rajab lebih besar daripada bulan yang sebelumnya. Itu dia panggil kategori dosa. Dosa tu jadi perbezaan apabila kuatnya pengaruh sebab dosa dibuat. Contoh di sini,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 golongan ni Allah Taala tak akan bercakap dengan dia. Wala yanzuru ilaihim. Tuhan tak nak tengok orang ni. Siapa dia? Satu dia panggil al-syekhuz zani. Orang tua berzina. Tua dah dia, tu apa lagi berzina? Kalau orang muda tu kita kata ada menasabah dengan godaan-godaan yang banyak. Tapi kalau si tua ni berzina, dahsyat. Yang kedua, wal ahil al-ahilul mutakabbir. Al-ahil al-mutakabbir, orang fakir sombong. Kalau orang kaya sombong, logiklah dengan kekayaan dia sombong. Ni dak si fakir tak ada apa ni sombong. Buat apa? Orang nak bagi derma dia apa susah. Dia tu tak ada sebab nak bagi. Jadi kata di para ulama, maka menjadi berperbezaan. Orang sombong kaya menasabah dengan dia, tapi dosa maka. Tapi hak miskin ni kenapa nak sombong juga? Perbezaan di antara dosa yang dibuat oleh orang muda yang berzina dengan orang tua yang berzina sebab berbeza suasana. Berbeza suasana. Kerana itu dalam hadis Nabi kita sebut, salah satu daripada 7 golongan yang duduk di bawah bayangan pada hari kiamat, iaitulah syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang muda yang membesar dalam keadaan ibadat. Orang muda lain sibuk dengan duduk main, duduk dengan bersalan sana sini, duduk naik motosikal pergi sana sini, dia sibuk dengan ibadat. Jadi maka besar kedudukan dia sebab apa? Sebab mekanisme untuk dia lara tu banyak, tapi dia jadi baik. Yang ni pula patut dia ni duduk di masjid dah dia. Tak baik, tapi tiba-tiba dia pula kaki maksiat, maka itu dosa besar. Yang keempat, penyakit yang keempat yang melunturkan keimanan kita, iaitulah an-nafsul ammaratu bisu, iaitulah nafsu yang sentiasa mengajak kita buat benda tak baik. Jadi dalam hadis, dalam doa yang Nabi kita sebut dalam khutbah dia, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kan selalu kita dengar ustaz-ustaz kita ceramah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Itu doa Nabi kita aja. Ambil doa ni kita buat. Kami minta berlindung dengan Allah Taala daripada kejahatan diri kita, wa min sayyiati a'malina, daripada keburukan amalan. Kalau kita boleh jaga dua ni, selamat. Keburukan nafsu, sebab nafsu ni dia selalu mengajak manusia supaya buat benda-benda yang tidak baik. Maka untuk nak jaga diri kita ni, kata di para ulama, di sana ada 2 muhasabah. 2 muhasabah yang kita kena buat. Yang pertama, muhasabah sebelum buat. Bila nak buat satu benda, kita kena fikir, aku buat ni baik ke tak baik? Nafsu mengajak aku buat benda tak baik, ajak buat benda-benda gini, kita sendiri fikir, baik ke tak baik benda ni? Kalau nampak tak baik, lawan. Itu sebelum berlaku. Maknanya kalau orang boleh muhasabah ni, kira hebat lah ni. Biasa lepas terjebak dulu baru muhasabah. Silap-silap dah apa ni, orang panggil mengalir air mata dah, jumpa Pak Imam dah, nak minta sembahyang hajat selesai dah. Kata apa? Ini kalau kita, jadi patutnya bila kita nak kontrol jiwa kita supaya tidak terjebak, kita muhasabah sebelum buat kerja. Baik ke tak baik? Kena istikharah nak kalau benda maksiat istikharah buat apa lagi? Saya nak istikharah ni, nak pergi ke tak nak pergi? Mana tempat pesta tu? Tak payah istikharah dah. Istikharah apa lagi benda tu? Kita istikharah ni benda baik kan? Yang kedua, muhasabah jiwa kita setelah berlaku. Biasanya masa berlaku itu kita tak sedar. Jadi macam mana kita nak muhasabah kita jiwa? Maka para ulama mengatakan cara nak muhasabah ni ada 3. Yang pertama, kita muhasabah ke atas ketaatan kita. Kita ni solat, alhamdulillah solat dah. Tapi berjamaah macam mana? Cek dulu. Waktu solat tu rasa khusyuk ke tak khusyuk? Jadi ini dipanggil muhasabah kepada amalan-amalan yang kita buat. Bila nak mari Ramadan ni, kita mikir pula, Ramadan tahun lepas macam mana ya kita tunaikan puasa? Berapa kali kita khatam Quran? Awal-awal lagi. Ketika itu kita buat perancangan nak lawan dia ni.
Tahun lepas, Allahu Akbar, sekali pun tak dapat khatam. Azam tahun ni mesti 2 kali. Itu dia panggil lawan. Yang kedua, yuhasibu nafsahu ala kulli amalin. Jadi kita kena muhasabah setiap amalan kita tak buat, dia lebih baik daripada kita buat. Kita mikir, kenapa aku pergi kata korang, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni amalan yang paling senang untuk kita dapat bala bencana, iaitulah amalan dengan mulut kita. Zaman moden hari ni, daripada mulut turun ke hujung jari. Tidak orang mengupak dengan hujung jari sekarang ni. Mengupak dengan hujung jari dah. Mulut relax dah. Ini sebagai persiapan kepada ayat yang Tuhan kata dalam surah Yasin, kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Saya baca ayat Quran ni betul-betul saya ingat ke Facebook. Waktu tu Tuhan kata kita seal, mulut tak boleh cakap, tangan bercakap. Jadi zaman ada gadget ni, Allah Ta'ala buka dah rahsia ayat. Kata Tuhan kata, aku tutup dah mulut tak bercakap, orang pun tak bercakap. Kita kadang-kadang kita dengan isteri kita pun tak bercakap juga. Pakai tulis mesej, hai, berasa nak minum air. Isteri pun jawab, okey. Derah suka tu kan, ada dah lagu tu. Jadi tuan-tuan baca, ingat dah ayat al-yauma nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim. Mana tangan bercakap. Jadi hari ni kalau kita mikir, cuba fikir daripada pagi tadi sampai malam ni, berapa orang dah kita makan? Berapa ramai dah orang yang kita kutuk? Lepas kita kutuk tu, jiwa kita, dhamir kita rasa bersalah ke tak? Kau rasa tak ada rasa apa-apa? Ni bimbang. Kalau rasa sakit jiwa gitu, Allahu Akbar, hari ni dosa aku banyaknya 15 orang aku kutuk. Nasib baiklah kalau boleh hitung, kalau boleh kira. Kalau tak boleh kira, macam mana nak buat? Tuan-tuan kena ingat, nak post, nak share, nak tulis apa-apa dekat grup kita ni, biar kita berfikir buruk baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Fikir. Yang ketiga, yuhasibu ala amrin mubah. Kita muhasabah dulu di atas benda-benda yang harus kita buat. Benda ni harus, tak ada masalah apa-apa. Buat tak berdosa, tapi kita tanya, ada pulangan ke tidak? Boleh menjadi aset ke tidak untuk akhirat? Kalau boleh jadi, buat. Kalau tak boleh jadi, tak payah buat. Jadi saya duk perhati benda-benda macam ni, maka saya keluar satu kata-kata, kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Itu kata-kata renungan. Kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Maksud kitanya, kita nak ibadat tak boleh, nak berzikir tak boleh, baca Quran tak boleh, tapi jangan mengumpat orang. Duk diam, tak ada dosa, diam. Bila diam tu berdosa. Bila kita tengok kemungkaran depan mata, kita tak tegur, itu berdosa. Jangan dia juga. Kenapa diam? Ustaz kata duk diam. Ni penyakit luar dah ni, maksudnya begini. Diam siapa tak bergerak ni lah. Jadi kita diam dalam perkara mubah lebih baik daripada kita bercakap benda yang mungkin memberi pulangan yang tak baik kepada kita. Maka di sini dipanggil al-muhasabah. Nak muhasabah nafsu kita cukup besar. Itu dia panggil 4 sebab yang boleh menyebabkan lunturnya keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berpindah secara ringkas kepada sebab kategori yang kedua, al-asbabul kharijiyah, sebab luaran. Yang pertama, sebab luaran yang besar sekali, syaitan. Ni tak boleh lagi dah lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan tu musuh kamu, maka ambillah dia sebagai musuh. Jangan duduk ikut dia kata. Jadi syaitan ni semua orang ittifaq belaka dah, syaitan sebagai musuh, sebab dia dah bersumpah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku nak sesatkan semua mereka. Itu sumpah syaitan. Maknanya kalau orang ni, kalau kita nak kata syaitan tak tahu, syaitan tahu. Dia tahulah dia bersumpah tu. Tapi dia istikbar, dia tidak mahu menerima apa ilmu yang telah disampaikan. Tak mahu tunduk pada perintah Allah Azza wa Jalla. Sebab yang kedua yang perlu kita muhasabah, iaitulah ad-dunya wa fitnatuha, dunia dan fitnah dia. Cabaran dalam dunia ni banyak. Sehingga Nabi SAW dalam satu pagi, datang barang-barang
harta ghanimah mari daripada Bahrain sampai Madinah. Dengan cerita. Ini cerita zaman sahabat ni. Nabi tengok subuh terpenuh. Hak di surah lain pun mari solat sini juga. Nabi senyum tengok. Nabi kata boleh jadi kamu dengar dah cerita kali. Bagai-bagai mari daripada Bahrain banyak. Penuh masjid. Nabi kata apa? Fa wallahi mal faqr akhsha alaikum. Nabi kita bersumpah demi Allah, bukanlah kepakiran aku takut menimpa kamu. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tapi aku bimbang takut dibuka ke atas ke depan kamu itu dunia. Sebagaimana telah dibuka kepada orang-orang yang dulu daripada kamu, fatanafasuha kama tanafasuha, kamu akan berlomba mengejar untuk nak dapat dunia, fatuhlikakum kama ahlakathum ahlakathum. Jadi maka dunia ini akan binasakan kamu sebagaimana dia telah binasa orang terdahulu. Hadis ini muttafaqun alaih. Adalah lepas kata tulhikum kama alhatum, dia melekakan kamu sebagaimana dia telah meleka orang dulu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, dunia ini godaan, ujian. Kita jangan terjebaklah, sabarlah tuan-tuan. Kadang-kadang rumah kita sudah ada cukup, kereta kita sudah ada, tapi kenapa nak kejar lagi lebih daripada itu? Yang menyebabkan kita terjebak dengan rasuah, terjebak dengan riba, terjebak dengan segala benda yang terjebak. Sebab apa? Sebab nak kejar. Maka kata di para ulama, nak jaga kita daripada godaan dunia ni dengan dua tilikan. Yang pertama sekali, an-nazaru fid dunya. Kita tengok kepada dunia itu sendiri. Besar mana kelebihan dunia? Agak-agak berapa tahun lagi kita nak hidup? Ada kawan-kawan kita yang saya kenal 2-3 orang. Dia mari jumpa, dia kata, Ustaz saya dah pencen. Kata Alhamdulillah lah, pintu masjid terbuka 24 jam. Mana kita nak suruh dia mari mengaji lah. Pencen hari ni umur tua, dulu 55, sekarang ni 60 dah. Dia kata insya-Allah saya akan mari kalau ada masa. Sedap ayat tu. Terkejut saya, ada masa. 60 dah ni. Kerja dah 30 tahun lebih dah kerja, tak cukup lagi. Dia kata baru siap. Ketah kerja dia nak pergi buka ladang kat belakang. Termenung kita tuan-tuan. Cukup dah masa Allah Ta'ala beri. Masa kita bekerja, pergi petang, pergi pagi, keluar pagi, balik malam. Tak nak lagi duduk menjadi hamamatul masjid, yang Nabi kita sebut sebagai dia panggil tiang seri masjid. Patut kita lah menjadi penunggu masjid. Duduk lepas salat subuh, tak keluar kecuali naik matahari. Kan Nabi kita duduk lepas subuh sampai naik matahari di masjid. Nak buat apa Ustaz? Allahu Akbarnya tanya. Banyak benda kita buat zikir pada waktu pagi. Habis dulu Quran, kota Quran bacaan kita 1 juzuk. Kemudian kita baca apanya. Allah, banyak kerja-kerja tuan-tuan yang kita boleh buat. Jangan tanya nak buat apa. Jadi yang pertama sekali untuk muhasabah, an-nazaru ila dunya, tengok pada dunia itu sendiri. Yang kedua, kita tengok an-nazaru fil akhirah, kita tengok tempat kita nak pergi ke akhirat, apakah bekalan, apakah benda yang kita nak bawa ni cukup ke tak cukup. Kalau rasa bekalan tak cukup, percukupkanlah. Buatlah persiapan yang rapi sebab perjalanan kita jauh. Yang halalnya akan dihisap, yang haramnya akan diazab. Jadi kita mikir apa yang kita nak ambil lagi. Kalau muttar, darurat sungguh, paksa kena pergi, itu cerita lain. Tapi ini apa darurat yang kita ada. Allahu Akbar. Anak-anak dah besar, anak-anak dah kerja. Cukup dah dengan sumbangan anak-anak bagi pun padan. Duit pencen lagi ada, kalau ada pencen. Itu dia panggil sebab luaran yang mari daripada sebab dianya, iaitulah mari daripada syaitan, dunia. Kemudian yang ketiga, qurana usu. Ni kita bimbang ni, kawan-kawan yang tak baik. Saya berkawan orang masjid belakang dah. Alhamdulillah para tuan sekalian. Kalau kita boleh pilih kawan yang duduk masjid pun tahan dah. Dia suka mengaji, tapi dia duduk masjid pun kena tengok juga. Ada setengah orang ni duduk masjid, tapi waktu orang kuliah dia duduk buah belakang. Terletih. Tak ada orang ni. Tu berani kata tu. Tuan-tuan kena tengok. Kalau dia duduk tiang ni, kita cari tiang ni. Nak buat boleh nanti, lepas.
Waktu orang duduk kuliah tu dengarlah dulu. Tengok ini. Ada orang pun suka pergi masjid tapi tak mau masuk. Ada juga. Pukul 6.30 siapa dia ada masjid tapi duduk tunggu kat luar. Allahu Akbar. Saya tengok jemaah haji pergi Mekah. Tua dah dia. Habis duit banyak dah. Kadang-kadang jual tanah pusaka. Sampai-sampai di Mekah, duduk tunggu tepi pintu masjid. Kadang-kadang saya tanya Pak Cik, tak buat ajar hantar mari jadi jaga kat sini. Jadi jaga Masjid Haram. Tak masuk. Tak apa, ramai dah orang. Iyalah saya tak kata masjid kosong kana. Wah, ramai lagi orang nak masuk. Tapi jiwa. Kenapa kita? Sebab barilah kita cari kawan-kawan yang boleh kita tengok je dia, kita ingat ke akhirat. Sebab itulah kata para ulama, kita baca sirah ulama-ulama yang soleh. Baca sirah Abdullah bin Mubarak, setahun berjihad, setahun pergi haji. Hebat orang. Jihad fisabilillah, tak diam dia. Tahun ni dia tak pergi perang, dia pergi Mekah, pergi haji. Baca sirah Sufyan as-Sauri, baca sirah Hasan Basri. Sebab apa? Kita baca sejarah orang soleh ini tata'attarul majalis, mewangikan majlis kita dengan ilmu, dengan akhlak, dengan adab yang kita baca. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan carilah kawan-kawan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi, seorang itu akan terikut dengan agama, cara beragama kawan-kawan dia. Falyanzur ahadukum man yukhalid, kamu tengoklah siapa yang kamu nak berkawan. Allahu Akbar. Memang perjalanan kita sangat jauh. Iman kita perlu dimantap, perlu digilapkan. Sebab apa? Kata Sufyan bin Uyainah, seorang ulama tabi'in, dia kata apa? Unzuru ila Fir'aun, mu tengok pada Fir'aun. Siapa ada dengan Fir'aun? Ada Haman, ada menteri dia. Jadi Haman ni lah yang duk sekat dia tu. Jangan. Jadi ada selalu orang buat. Kita tengok kepada Sulaiman bin Abdul Malik Khalifah. Jangan tengok pada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dia sendiri itu wali min awliyaillah. Sulaiman bin Abdul Malik jadi seorang ulama, Raja bin Haywah, berkawan dengan dia, maka dia jadi baik. Jadi biarlah kita duduk, kita cari ustaz-ustaz kita, kawan-kawan kita yang boleh kita berkawan, yang boleh menegur kita. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, saya rasa memang benda dipayah. Tapi itulah persahabatan yang hakiki. Kalau orang hidup puji kita, itu bukan sahabat sebenar. Itu pengampu kita. Nah, lepas dia puji kak, kita belanja dia makan, sama masalah. Umar kata apa? Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah beri rahmat kepada kawan-kawan yang boleh beritahu kepada aku kekurangan diriku. Ada berani kita nak buat lagu ni? Sekali kawan tegur, tak ada dah, esok putus kawan dah. Tegur sama seorang. Kalau kata atas mesej pun, dia panggil mesej peribadi, kita bercakap dengan dia, tapi kenapa belok? Ini dia panggil jiwa tak mau menjadi baik. Maka kita berkawan dengan sahabat-sahabat yang boleh tegur kita, kita boleh tegur dia. Kita boleh bagi tahu, saudara, kenapa kamu, saya tengok banyak hari dah tak ada kuliah ni, ada sebab masalah apa? Tanya khabar. Biarlah kita mencari kawan-kawan yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang benar. Jadi itu di antara sebab-sebab yang boleh menyebabkan lemahnya iman seorang itu terhadap yang ada dalam jiwa kita. Maka kita belajarlah. Tuan-tuan cari tengok dalam banyak kuliah-kuliah yang saya sebut hari ini. Saya lebih suka hari ini beri kuliah benda yang menyentuh tentang perjalanan hati kita. Dia panggil Rihlatul Qulub, pengembaraan hati. Sebab punca kerusakan yang berlaku hari ini, kenapa? Hati masalah. Saya terkejut petang ni bila saya tengok kedatangan seorang pendakwah yang masyhur dalam dunia ini, Allah yahfazuh, Dr. Zakir Naik. Boleh katakan kebanyakan kita dah kenal dia ni, dengan ceramah dia, dengan debat dia, dengan apa. Tiba-tiba keluar kenyataan daripada puak-puak India ni, Hindraf ni, India Hindu, nya duk colek tai lembu atas dahi ni. Bantah kononnya ajaran Zakir Naik ni tidak selari dengan Ahlus Sunnah. Subhanallah. Bila Hindrahan pergi masuk Aswaja pula dah. Ini satu benda yang cukup mengaibkan kita sebagai orang Islam. Ajaib, wallah ajaib. Tak tahulah, dapat berita betul-betul tak betul.
Saya mengharapkan benda tu tak betul lagi lah. Tapi kalau India ini, yang Hindu ni campur tangan kita dalam masalah dakwah, kita mengatakan ini satu benda yang cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Kita nak berkawan dengan siapa? Siapa dia? Ini nak kawan orang lagu ni merusakkan. Tengok. Zakir naik ribuan orang telah apa ni? Telah Islam dengan sebab dakwah dia. Yang kita duk bercakap ni, berapa orang dah Islam kerana kita? Hak tak reti Fatihah tepi rumah kita pun kita tak ajar. Apalagi nak ajar orang yang tak bukan Islam masuk Islam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muhasabahlah akhlak kita dalam keadaan gawat. Sebab itulah saya tengok, saya lebih suka kuliah-kuliah kita menyentuh tentang hati dan perasaan. Sebab kalau kita boleh islahul qulub, baiki hati kita, insya-Allah berlakulah keamanan dalam negara. Tapi kalau duduk dalam keadaan hasad dengki macam ni, sahabat mereka orang bukan Islam pun boleh bercakap tentang kita, apa yang kita nak buat lagi? Baru ni saya duduk dalam satu kumpulan berbincang tentang golongan anti hadis. Orang tua yang anti hadis tu, tua dah dia tu. Sampai ada orang nasihat dia kata, "Tok ayah, taubatlah." Dia kata, "Apa saya nak taubat? Ulama-ulama ni semuanya kasta belaka macam padri." Oh, cakap. Tak taubat lagi. Dah bapak saya tak nak sebutlah nama orang. Tuan-tuan pun tahu belaka anti hadis Malaysia ni siapa. Terkejut saya tengok perbahasan dalam tu. Subhanallahil azim. Jadi nas'alullah as-salama wal afiyah, kita minta Allah Taala selamat. Banyaklah baca Allah, Allahumma wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina, dan kita minta berlindung Allah Taala daripada kejahatan jiwa kita dan kejahatan perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita, memantapkan iman kita, menambahkan keimanan kita sentiasa, iman kita dalam keadaan baik, dan kita mendapat husnul khatimah insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.